إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والأجدادنا ولجداتنا مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kitab ni ada lagi dua tiga buah kot sekarang. Siapa yang nak kitab? Ada? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fidrin amin. Muka surat 23. Sambungan kita daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, nama dia Al-Qudrah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Al-Qudrah, yang mana berkuasanya qudrah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qadim. Jadi sifat qudrah Allah taala itu qadim, bermaksud sedia kala berkuasa. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala sedia kala, kewujudan zat Allah Subhanahu wa taala sedia kala, bersama dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qadim sedia kala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa dengan sifat qudrah itu qadim. Maka ulama mengatakan, sebab itu kata ulama, beza dengan qudrah dan kaunuhu qadiran. Kan kita ada belajar sifat maknawiyah kan, ya, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, nanti akan datang kita sampai Allah Ta'ala tu dah berkuasa dah, qudrah. Nanti akan sampai sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan tu berkuasa. Sekali pandang tengok apa beza dia, sama. Allah Ta'ala tu sifat dia berkuasa. Satu lagi, Allah Ta'ala tu keadaannya berkuasa. Dapat tak tuan-tuan bezawan? Sifat Allah Ta'ala berkuasa, qudrah. Satu lagi, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran maksudnya keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa. Nampak beza tak? Nampak? Iyalah nampak lah. Angguk lah. Satu qudrah, satu kaunuhu qadiran. Satu hayat, satu kaunuhu hayyan. Satu iradah, satu kaunuhu muridan.
Satu sifat Allah Ta'ala itu ilmu, aliman. Satu itu kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Dapat tak beza qudrah dengan kaunuhu qadiran? Anggu-anggu tanya orang. Jadi ulama kata sifat Tuhan tu qudrah, berkuasa. Satu ni keadaannya berkuasa. Jadi soalan dia. Sebab itu sebahagian ulama yang mengatakan tak ada beza dia di antara qudrah dan kaunuhu qadiran. Setengah ulama kata tak ada beza dia. Jadi sifat maknawiyah tu dah ada tambahan 7. Jadi sebagai kata tak ada beza dia. Bagi ulama yang kata tak ada beza di antara qudrah dan kaunuhu qadiran, tak ada beza, maka mereka meletakkan sifat wajib ni 3 boleh sahaja. 3 boleh sahaja. Bagi ulama yang kata ada beza dia, itu jadi 20. Jadi 20 tambah 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala sifat dia kalam, tapi tambah pula kaunuhu mutakalliman. Bagi ulama yang kata tak ada beza, bagi kata tak ada beza maka 3 boleh ya. Bagi yang kata ada beza itu jadi sampai 20. Jadi sekarang kita nak faham apa beza qudrah kaunuhu qadiran. Kata ulama, beza qudrah dan kaunuhu qadiran, yang dimasukkan Tuhan itu berkuasa, yang dimasukkan Tuhan itu berkuasa, kuasa Tuhan tertakluk pada makhluk dia. Kuasa Tuhan itu tertakluk pada makhluk dia. Bermaksud sifat qudrah, Allah Ta'ala punya sifat kuasa. Jadi bila Allah Ta'ala sifat dia berkuasa, maka apa kita sebut, tanda zahir kuasa Tuhan itu pada makhluk dia. Zahir kuasa Tuhan pada makhluk. Kenapa Allah Ta'ala itu dinamakan berkuasa? Sebab itu dalil berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada akal. Dalil kuasa Allah Ta'ala pada Quran itu Allah Ta'ala sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pada Quran tak ada masalah. Dalil kuasa Tuhan pada akal, maka kita berdalilkan makhluk. Berdalilkan makhluk. Allah Ta'ala itu berkuasa pada akal, pada makhluk dia. Tanda dia, Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Jadi sifat qudrah Tuhan itu berdalilkan alam ini. Sebab tu kuasa Tuhan itu tertakluk pada alam. Jadi makhluk ini tanda kuasanya Allah. Timbul persoalan. Jadi kuasa Tuhan itu bila mana ada makhluk, terserlahlah kuasa Tuhan itu. Jadi bila tak ada makhluk, ada tak kuasa Tuhan tu? Sebelum makhluk ni dijadikan, Tuhan tu ada tak kuasa dia? Sedangkan belum ada bukti tentang Tuhan tu berkuasa. Bukti Tuhan berkuasa pada makhluk dia. Bukti Tuhan tu berkuasa pada makhluk dia. Bila Tuhan jadikan alam ni, baru terbukti kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana Allah Ta'ala belum jadikan makhluk, ada ke tidak kuasa dia? Maka dikatakan ketika Allah Ta'ala belum jadikan makhluk, memang dia berkuasa dah. Maka kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan tu berkuasa. Jadi bila ada makhluk, maka terserlah qudrah Tuhan itu. Sebab itu kaunuhu qadiran itu ketika mana Allah Ta'ala belum, mana diri Tuhan tu berkuasa. Walaupun tak ada, kita kata, orang tu kuat tu, dia tak boleh duduk entuk ya. Jadi tak ada beza dah. Orang kuat yang sebelah ni, satu ni orang kuat, sebelah ni pun orang lemah, duduk sama ya. Kita kata yang seorang tu kuat tu, tak nampak kuat. Tapi bila dia angkat barang besar, yang seorang tak dapat angkat, kursi pun tak daya angkat.
Kita kata yang seorang ni berkuasa kuat dia. Yang seorang ni tak kuat. Ngangkit bodoh kocik tak ada. Tapi dalam keadaan dia duduk, dia tak buat apa-apa. Yang orang kuat dia pun duduk, yang orang lemah pun duduk, sama yang gaya duduk kan. Macam mana kita nak kata yang satu ni kuat dan tak kuat? Kita kaunuhu qadiran, keadaan dia tu kuat tu. Jadi kudrah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dibahaskan dengan terperinci, sehingga makhluk ini yang ada kuasa yang ada makhluk, kuasa yang ada pada kita ini adalah berdasarkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mana kata kita bersandar pada kuasanya Allah. Setiap sesuatu yang memberi bekas pada makhluk, bukanlah makhluk itu yang memberi bekas pada hakikat dia. Hakikat dia Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita faham. Habis yang kita nampak makhluk tu berkuasa, kita kata asbab sahaja. Bukan makhluk tu berkuasa, asbab sahaja. Hakikat kuasa itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita faham. Jadi bermaksud fahamlah kita sesuatu yang berlaku dekat dunia ni semua di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu malaikat maut, malaikat Israel, kita kata malaikat yang sangat kuat. Orang takut dekat malaikat maut sebab dia ada kuasa mencabut nyawa orang. Jadi zahirlah malaikat maut ni satu malaikat yang sangat kuat. Orang pun takut pada malaikat maut. Tapi malaikat maut dia faham diri dia siapa. Malaikat Israel dia tahu bila orang anggap dia berkuasa, maka dia mengatakan aku tidak punya kuasa. Dia kata aku tidak punya kuasa. Kuasa yang ada pada aku di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, katanya. Sekiranya Allah Taala tidak izinkan aku nak cabut nyawa seekor nyamuk pun tak mampu, dia kata. Tak ada kekuatan dia nak mencabut nyawa walaupun nyamuk-nyamuk dia. Jadi malaikat maut pun dia faham bahawa yang berkuasa, hakikat berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bebas nak letakkan kepada makhluk dia kuasa-kuasa yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu kuasa dia membakar. Allah Ta'ala jadikan pisau yang tajam itu kuasa dia memotong. Jadi kita yang dah lalai ni, kita nampak bahayanya pada makhluk, mudarat, manfaat pada makhluk. Tapi kita selalu baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca doa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh mudarat sesuatu pun di dunia ini, di langit dan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mudarat sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita. Tapi kita ni terlupalah. Terlupa kita memandang makhluk. Kita takut pada makhluk. Ataupun kita kata hati kita ni terdinding dan terhijab. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Taala tempelak orang yang takut pada makhluk sama macam takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yakhshawna an-nas ka khasyatillah atau asyadda khasyah, kata Taala. Di dalam manusia itu ada takut pada manusia sama macam takut pada Allah. Jadi Allah Taala tengok kita ni, dekat orang pun kita takut, dekat Tuhan pun kita takut. Jadi Allah Taala mengatakan yakhshawnan nas ka khasyatillah. Jadi kalangan manusia yang lemah imannya, dia takut pada manusia sama macam takut pada Allah, atau asyaddu khasyah, ataupun lebih takut pada manusia berbanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Allah Taala uji iman kita. Kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan uji iman kita, diletakkan pada makhluk ini kuasa-kuasa yang tertentu pada makhluk. Jadi kita belajar tauhid
dibagi tahu semula kepada kita. Ya, apa dia kata sebelum ni? Iaitu seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotong, maka bukan perbuatan potong itu beri bekas pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu seperti qalam, maka berjalanlah qalam itu menulis sesuatu huruf, sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Demikian itu jadilah zahirnya qalam yang menulis, adapun hakikatnya adalah mengikut kehendak tangan si penulis. Jadi umpama bila pen tu menulis, kita kata oh pen ni dia tulis, jadi orang tak nampak bahawa pen tu siapa yang pegang. Oh, yang tukang tulis tu sebenarnya dia. Yang menulis tu bukan pen. Dia pun umpamakan macam tu. Jadi pen tu berjalan menulis, kata siapa tulis ni? Oh, ni pen ni lah tulis ni. Nampak tu, nampak pen tu tulis tu. Dakwah dia keluar tulis. Jadi orang lupa yang pegang pen tu ada seseorang. Orang tu yang sebenarnya menulis, bukan pen. Jadi macam tu dia diumpamakan tentang makhluk ini. Demikianlah, yang demikian tu jadilah pada zahirnya qalam menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan menulis. Jadi artinya penulis yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini berbagai-bagai pemikiran dan pahaman. Jadi kita akan baca sedikit sebanyak tentang pemahaman yang salah tentang hakikat ini. Yang pertama nama dia Qadariyah. Qadariyah. Qadar daripada kalimah qadar, Qadariyah. I'tiqad qadar nama dia. I'tiqad qadar. Maka Qadariyah. Yaitu perkataan golongan Qadariyah itu nisbah kepada Qadariyah ni nisbah kepada kudrah Tuhan. Daripada kudrah Tuhan maka jadi Qadariyah nama dia. Orang yang faham berpahaman Qadariyah. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia. Kadang-kadang terbalik tu. Jadi Qadariyah ni apa? Qadariyah ni orang yang melihat satu yang baik, satu yang buruk, semua itu datang daripada usaha dan ikhtiar manusia ataupun makhluk itu sendiri. Manusia itu yang memberi manfaat, manusia terberi mudarat. Dia nisbahkan sesuatu itu pada manusia ataupun pada makhluk. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. Jadi orang beriktikad tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi bermaksud orang nisbahkan kepada alam ni. Kenapa jadi bencana? Itulah suasana sekarang disebabkan panas bertembur dengan salju. Jadi orang belajar ilmu geografi kan, ilmu alam. Sebab tu hujan. Kenapa kawasan ni hujan? Sekarang ni kan musim salju, kita kata. Nak berselisih musim panas itu jadi semua bersangkut dengan alam tanpa kaitan dengan Allah. Maka namanya faham ini Qadariyah. Orang ni beriman pada Allah, beriman pada Allah, sebab beriman kepada Rasulullah. Dia bukan orang yang bukan Islam ni. Ni orang Islam. Tapi dia melihat bahawa alam ini berkuasa dan tak ada kaitan dengan Allah. Maka paham Qadariyah. Hukum orang ni serah pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Cuma kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan faham macam ni salah. Di Qadariyah ni bukan orang bukan Islam, dia orang Islam. Tapi dia faham tentang alam dan Tuhan dengan cara pahaman yang salah. Kita kata pahaman mereka salah. Macam manalah nasib mereka di akhirat? Nasib mereka serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang beriman, dia juga solat, dia juga puasa.
dia juga puasa Ramadan, mungkin dia juga pergi ke Mekah, pergi haji. Tapi cara pemahaman dia salah. Ya. Begitulah akidah Wahabiyah, akidah Salafiyah. Kita tak nafikan dia Islam. Ya, dia beriman, dia solat. Tapi kita kata pahaman dia salah. Begitu juga Qadariyah. Apa dia berpahaman? Iaitu segala perbuatan manusia ataupun makhluk, sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia dan makhluk itu sendiri. Sedikit pun tiada bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad qadariyah. Mana berpahaman makhluk ini semata-mata diberi kesan. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah, bukan kita tak tahu. Kalau kita belajar bukan kita tak tahu. Cuma terkadang kita terkesan dengan makhluk ni. Maka akidah ini salah. I'tiqad ini dinamakan i'tiqad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad qadariyah itu, yaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Nampak macam betul tu. Bermaksud i'tiqad ini, bila Allah Ta'ala dah berikan kita, mana orang golongan ni dia tahu dia dijadikan oleh Allah, kuasa yang daripada dia pun Tuhan bagi. Dia tahu, tak nafikan. Jadi kita berkuasa, Tuhan yang bagi kuasa tu. Api tu boleh membakar, Tuhan yang bagi dia kuasa. Macam betul lah tu kan. Tapi sikit dia tergelincir dia. Iaitu bila Allah Ta'ala berikan kuasa, maka orang tu bertanggungjawab dengan kuasa dia. Maka tak ada kaitan lagi dengan Allah SWT. Ataupun perumpamaan yang mudah, bila kita bagi satu kuasa pada benda, contoh dia ada cipta alat, dalam filem ada lah tu, dia cipta robot ni, dia macam-macam, akhirnya yang mencipta orang tu dah bagi semua kelebihan sampai alat dia boleh fikir sendiri pula, andalah manusia tu dalam filem dia tu. Dia jadikan apa ni, dia boleh fikir sendiri, akhirnya dia bergerak sendiri, tak dapat nak kawal pula. Dia bergerak sendiri, dia buat kerja sendiri. Adakah alatnya tu? Itu khayalannya adalah kan. Jadi dia ada cipta robot, dia cipta tapi tak dapat nak kawal lah. Robot tu jadi sendiri. Akhirnya robot pula yang perintah dunia ni. Jadi begitulah Qadariyah. Qadariyah, dia tahu manusia itu Tuhan yang jadikan. Kuasa kita ni pun Tuhan yang jadikan. Tapi masalah dia, bila kita ada kuasa, maka tak ada kaitan dengan Allah SWT. Semua tanggungjawab manusia tu. Nampak macam betul, tapi ada sikit gelincir dia. Adapun ahli sunnah wal jamaah macam mana? Ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa kuasa yang ada pada kita di atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tidak izinkan, tak mampu kita bergerak, tak mampu kita bercakap, tak mampu kita pandang. Dalam keadaan sekarang, kita ada kuasa apa? Kita ada kuasa melengah, kita ada kuasa memandang, kita ada kuasa tangan kita boleh bergerak, kaki kita bergerak, kita ada kuasa. Jadi apakah setiap kuasa kita ini berpisah dengan Allah SWT? Akidah ahli sunnah menjawab tidak berpisah walaupun sedetik. Mana Allah tak izinkan. Hatta maksiat yang manusia lakukan di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan izin tapi tidak redha. Kalau Tuhan tak izinkan, tak mampu orang tu buat maksiat, maka Tuhan izin. Orang tak solat, dia berkehendak macam tu. Tuhan izinkan tapi Tuhan tidak redha. Adapun Qadariyah, dia beriktikad manusia itu sendirilah yang memberi kesan pada perbuatan dia dengan kudrah yang Tuhan jadikan pada manusia itu.
Maka kata i'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal keadaan manusia pada setiap-tiap masa. Kerana terlalu banyak kehendak manusia. Mana kalau kita kata, kalaulah manusia itu punyai kudrah sendiri, maka kita kata banyak di kalangan manusia yang tidak boleh mencapai kehendak dia. Macam kita kena ada kuasa, tetapi berapa banyak benda yang kita hendak tapi tak tercapai. Bermaksud kuasa kita dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Kiranya manusia ada kuasa yang sendiri, nescaya tiada ada siapa manusia yang mahu hidup dalam sengsara, katanya. Jadi kita ni tidak berkuasa. Kehidupan dengan miskin, manusia sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang, katanya, tapi tak mampu. Maka nyatalah pemikiran dan pahaman mazhab Qadariyah itu melampaui had, melampaui sepadan yang sebenar. Seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik, katanya. Fasik, dia tak hukum kafir, ya? Hukum fasik. Dia orang Islam, tapi yang faham macam ni fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir, dia kata. Ulama yang qatat kata kafir. Tetapi yang mu'tabad tiada kafir. Dia orang Islam, i'tiqad tak kafir. Kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Yang kedua, i'tiqad Jabariyah. Jadi i'tiqad Jabariyah lawan pada Qadariyah. Jadi sebab itu, walaupun i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, nanti kita sebut ahli sunnah wal jamaah ni macam mana. Jadi Qadariyah adalah pahaman bahawa makhluk itu berkuasa dengan sendirinya. Yang kedua Jabariyah lawan pada Qadariyah. Perkataan Jabariyah itu dinisbahkan kepada Jabar, bukan khabar ni, Jabar. Jabar ni bermaksud tergagah. Jabar ni maksud tergagah. Ada ulama mengumpamakan macam bulu ayam. Bulu ayam terbang dekat udara. Bermaksud bulu ayam yang berada di udara tadi, dia tak ada kuasa. Sifat dia tergagah. Sebab tergagah tu dia tak ada pilihan. Kalau angin tolak ke kanan bulu-bulu tu pergi. Kalau angin tolak ke kiri dia. Maka kita kata bulu ayam tadi Jabar. Maksudnya Jabar, dia tergagah. Dia tak ada keinginan, dia tak boleh kehendak nak pergi ke kanan, kita tak boleh. Dia mengikut angin yang menolak dia. Angin kata kanan, dia tak ada kuasa. Jadi pahaman Jabariyah ini adalah pahaman makhluk ini tak ada kuasa sama sekali, dia tergagah. Dia tak ada pilihan. Maksudnya, barang siapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, mana dia tak ada pilihan, maka i'tiqad itu dinamakan i'tiqad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Tak ada pilihan. Maksud orang tu tak semayang, orang ni semayang, orang beriman tak beriman,
orang baik tak baik, kita kata semua itu telah tergagah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu tak ada kuasa. Ya. Jadi orang tak ada kuasa. Mana orang tak semayang, ni baik macam mana dia kata. Takdir dia macam tu. Bukan salah dia tu dah. Bukan salah orang tu. Dia tergagah dengan qada dan qadar Allah Taala. Perkataan ini hampir-hampir sama macam kalam orang tasawuf. Bukan dalam tasawuf kita bicara tentang itu. Tapi dalam tauhid kita kata salah orang faham macam tu. Saya banyak kali tanya tuan guru bab ni. Apa beza Jabariyah dengan orang melihat af'al Allah pada makhluk? Jadi Jabariyah adalah orang yang berpahaman bahawa manusia makhluk tidak ada kuasa sedikit pun. Mereka itu tergagah dengan ketentuan Tuhan. Ada yang ditentukan beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman ada ditentukan seorang yang salih, ada yang tidak salih. Ada yang salat, ada yang tak salat. Ada yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Jadi pahaman ini beranggapan makhluk tidak ada peranan dia. Semua mereka tergagah dengan takdir Allah. Kita baca dulu. Sesungguhnya etikad ini mengetikadkan hamba itu digagahi oleh Allah semata-mata pada segala perbuatannya, sama ada yang disengajakan atau tidak. Maka jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru, kata dia. Orang dulu bagi perumpamaan pucuk pokok lah, pucuk pokok. Jadi orang main nampak tu je kan. Pucuk pokok itu tak ada kuasa. Yang pucuk pokok yang lembut-lembut eteh tu kan, ditiup oleh angin, tiada baginya kuasa dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Ini pucuk tu dia tak boleh kehendak. Dia nak mengiring ke kanan lah, tak boleh. Dia kena ikut angin tu ke mana. Maka itulah diumpamakan seperti makhluk ni. Kita tak ada kuasa nak milih apa-apa. Tak ada kuasa. Semua ditentukan oleh takdir. Maka i'tiqad ini, kalau i'tiqad sebegini, kenapa salah? Maka i'tiqad ini, kata ulama, maka tidak ada manfaat syurga dan neraka. Tidak ada manfaat syurga dan neraka. Tidak ada manfaatnya Rasul. Tidak ada manfaatnya Quran, kitab Allah dan kitab-kitab yang lalu. Tidak ada manfaat agama. Dan segala undang-undang semua tidak ada faedah. Yang demikian itu salah dan sesat. Tiada bersetuju dengan akal. Mana akal tidak selari dengan akal. Adat dan juga agama. Maka hukumnya fasik. Tak keluar Islam, tapi fasik. Itu fasik. Tetapi tidak ada ulama yang kata kafir. Jabariyah ni tak ada ulama kata kafir. Qadariyah tadi ada. Jabariyah ni tak ada. Bermaksud orang yang faham manusia tak ada kuasa, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Yang ketiga, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini yang sebenar untuk kita faham tentang kuasa Allah, kuasa makhluk. Kuasa Allah, kuasa makhluk. Yang pertama tadi salah. Yang pertama tadi faham semua kuasa itu milik makhluk, tidak ada kaitan dengan Allah. Qadariyah salah. Yang kedua berpahaman semua kuasa itu milik Allah, tidak ada kuasa sedikit pada makhluk. Nama Jabariyah pun salah. Jadi yang betul macam mana?
i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ni i'tiqad kita. Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, iaitu para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Ini betul. Ini betul. Sebab apa? Sebab sama ada yang baik ataupun yang buruk, semua itu kehendak kita. Apa maksud kehendak kita? Kita tidak dipaksa, tak ada siapa, tak ada siapa yang paksa datang mengaji pagi ini. Ada orang paksa. Ada kawan saya di sebelah paksa kan. Itu dia mendosak, bukan paksa. Datanglah. Dia nak pergi pasar ni, karanglah bayi. Pun datanglah didosak kawan ni. Itu tak, itu tak terpaksa. Terpaksa ni kita tak mampu nak tahan kan. Kita tak nak kaki kita tersabung bawah ya. Jadi bermaksud kita datang di atas pilihan kita sembahyang, hatta kita beriman, pilihan kita tidak menafikan. Bahkan dalam agama kita juga tak boleh kita nafikan bahawa setiap hukum itu berdasarkan keinginan yang bebas, baru diambil kira. Sebab itu agama kita ada 3 benda yang tidak diambil hukum. Maka Nabi bersabda, Ruf'al qalam an salas. Nabi kata, Ruf'al qalam an salas. Terangkat hukum kepada 3 golongan. Yang pertama, as-sabi, kanak-kanak. Tidak diambil hukum. Dia tak puasa, dia tak sembahyang. Tidak diambil hukum pada dia. Sehinggalah dia akil baligh, kanak-kanak dia tadi. Yang kedua, orang yang terlupa, tertidur, dia tidak ambil hukum. Tiba dah pukul 8, dia bongkar. Subuh, tak sembahyang ke? Terlelap, kata dia. Latih bona malam tadi buat kerja, pergi kahwin. Pukul 3, tidur. Maka terlajar dia. Nabi juga pernah tertinggal solat subuh. Jadi dia menceritakan hukum. Mana tertidur terlupa, maka tak berdosa. Nabi pernah dalam satu peperangan latih berperang waktu malam, dah pukul 2, pukul 3. Jadi Nabi nak tidur, nak rehat. Maka Nabi tugas dengan sahabat, engkau jangan tidur, Nabi kata. Pagi besok baru tidur. Jadi kau seorang jangan tidur. Jadi yang lain semua tidur, dan tolong kejutkan sebelum subuh untuk solat subuh. Sahabat dia, ya Rasulullah. Ya. Pakat tidur semua. Jadi bila Nabi tersadar, yang jaga tadi pun terlelap juga. Nabi dah terlapis subuh lah. Kata, mana siapa yang jaga tadi? Kenapa kau tak kejutkan? Minta maaf ya Rasul, aku juga terlelap. Terlelap. Dah Nabi ajak sahabat solat. Bermaksud orang yang terlupa tidak digunakan hukum. Kemudian orang yang dipaksa, al-mukrah nama dia. Orang yang dipaksa, maka tidak ada hukum. Orang yang dipaksa minum arak, kalau tak minum tembak, kata dia. Kita pun minum, dipaksa. Apa hukum orang dipaksa? Tidak berdosa. Kalau minum arak sendiri, itu berdosa. Tapi kalau ada orang paksa, minum, tak minum pun bunuh, maka dia boleh minum, tidak berdosa. Jadi dalam agama kita, kalau benda yang terpaksa, tak berdosa. Jadi apa kata terpaksa? Tak terpaksa, dia sendiri pergi bahau lah, beriuk, nyuruh dengan orang, boleh nombor ekor dah. Sengaja apa itu? Mana bukan ada paksa. Jadi maksud tak boleh kita nafi. Adakah kita terpaksa? Tak terpaksa. Itu satu. Maka tidak terpaksa. Kerana
Orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini, kita beriktikad bahawa kita tidak digagahi. Manusia itu tidak digagahi. Ya. Dan tidak memberi bekas. Dalam masa yang sama, tidak memberi bekas pada perbuatan yang disengajakan itu. Tetapi ada perbuatan yang disengajakan pada zahir, itulah yang dikatakan ushha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas, padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah. Ni hakikat. Hakikat yo. Sebab itu dalam ilmu tasawuf cerita hakikat. Dalam ilmu tasawuf cerita hakikat. Jadi walaupun dalam ilmu tasawuf cerita hakikat, syariatnya juga kita bicara juga. Syariatnya kita bicara juga. Jadi dua-dua bermaksud. Kita bicara dua, syariat dan juga hakikat. Jadi bermaksud hamba itu juga punya peranan. Hamba itu juga punya peranan. Bukan tak ada peranan langsung. Kalau Jabariyah menafikan sama sekali peranannya makhluk ini. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tak ada apa-apa sebenarnya. Semua Allah Taala. Jadi orang jahat, orang baik, orang taat, orang maksiat, Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengaitkan dengan manusia. Jadi Jabariyah. Jadi Jabariyah. Dan ada pun dalam ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf dia bertapi-tapi. Apa contoh dia? Kalau kita bicara hakikat, tidak dinafikan baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut hatta, contoh dapat hantar hidayat tak hidayat, iman tak beriman. Benda yang paling besar manusia adalah perintah yang paling besar daripada Allah kepada manusia adalah iman. Ini perintah yang paling besar. Perintah taat yang paling besar apa? Beriman. Ketaatan yang paling besar apa? Apakah perintah yang paling besar yang Tuhan perintah kepada kita? Dan apakah kesalahan yang paling besar yang manusia langgar daripada Allah SWT? Iman. Perintah yang paling besar dan larangan yang paling besar manusia langgar apa dia? Iaitu tak beriman. Inilah perintah yang paling besar manusia langgar. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengampunkan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi iman perintah yang paling besar. Tetapi bila berbicara tentang iman, Allah menceritakan hakikat iman itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Allah Ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi Nabi tugasan dia apa? Nabi tugasan yang besar dia mengajak orang beriman kepada Allah, mengajak orang beriman kepada Rasulullah. Bukankah itu tugasan Nabi? Apa tugasan Nabi? Tugasan Nabi mengajak orang beriman kepada Allah, mengajak orang menyembah Allah. Bukankah Rasulullah berdakwah mengajak orang daripada menyembah berhala kepada menyembah kepada Allah? Itu tugasan Nabi SAW. Tugasan Nabi adalah mengajak orang supaya beriman pada Allah. Nabi bila berdakwah dekat Bukit Safa, Nabi kata ana nazir baina yaday azab syadid. Aku ini adalah rasul yang diutus oleh Allah memberi peringatan kepada kamu bahawa di akhirat nanti adanya azab api neraka. Sekiranya kamu tidak beriman kepada Allah. Mana tugasan Nabi mengajak orang beriman. Sehinggalah Nabi rasa sedih dan susah hati. Sebab dakwah Nabi tidak diterima oleh sebahagian manusia. Bahkan terkadang ada orang yang Nabi sayangi tapi tak menerima dakwah dia. Maka Nabi rasa sedih. Maka apa Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW? Bila ada orang tak beriman,
Maka Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri iman, engkau tidak boleh beri hidayat, engkau tidak boleh beri iman kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat, engkau tidak boleh beri iman kepada orang yang kau cintai. Tetapi walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang akan beri hidayat, tetapi Allah yang akan beri iman kepada siapa? Man yasha'u, kepada orang yang dia kehendaki. Bermaksud Allah bila berkehendak jadi. Man yasha'. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, innama iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala beri kehendak jadi. Maka termasuk hidayah, termasuk iman. Jadi ayat itu ayat yang Tuhan menceritakan hakikat sebenar, bahawa iman itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan beri kepada orang yang dia kehendaki. Maka jadilah perintah yang paling agung itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang menentukan kehendak dia. Jadi itu hakikat dia. Dalam masa yang sama, manusia itu juga memilih untuk tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang memilih untuk tak beriman itu siapa? Manusia itu memilih tak beriman. Pada zahir syariat dia, manusia tak beriman. Sedangkan dakwah Islam ni dah tersebar dah. Jadi tak ada alasan lagi manusia di atas muka dunia ni tak sampai dakwah Nabi. Tak ada alasan dah. Sebab dakwah Islam ni dah sampai. Sebab telefon di dalam ni banyak dakwah-dakwah dalam ni. Kerana orang tu dah baca dah. Tentang adanya agama tauhid. Dah ada dah. Jadi dia tidak menerima, maka dia bersalah. Dia memilih untuk tidak beriman. Bermaksud pilihan dia. Dia tak beriman di atas pilihan orang tu, pada zahir syariat dia. Tapi pada hakikat dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang menentukan. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni dia pandang dua-dua. Ahli sunnah wal jamaah pandang dua-dua. Maka kesalahannya bila pandang satu saja, maka jadi salah. Qadariyah jadi salah sebab dia hanya memandang kepada manusia sahaja tanpa ada kaitan dengan Allah. Salah. Jabariyah dia hanya menyalahkan Allah Ta'ala sahaja. Dia salahkan Allah Ta'ala sahaja. Maka itu salah. Maka ahli sunnah wal jamaah pandang dua-dua. Kita yang beriman, kita yang usaha, dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga yang berikan kita kebaikan itu. Kita pandang dua-dua. Bahkan dalam ilmu tasawuf mengajar kita adab. Jadi kita dah faham dah hakikat sesuatu dan juga zahir sesuatu. Jadi zahir sesuatu kita kata makhluk ni ada pilihan nak beramal tak beramal. Itu zahir sesuatu. Kita datang ke sini tadi, kita yang nak, kita yang merancang. Patutnya api suamban ni. Tunggulah kejap lagi kan. Kita pun datang sini. Kan kita merancang, kita yang datang, kita yang pilih. Kita yang nak solat, kita yang nak baca Quran, kita yang nak berzikir, kita yang nak pergi Mekah, kita yang nak berjalan. Kan pilihan kita. Tapi di sebalik itu ada hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dalam tasawuf mengajar kita tentang adab, maka kata mereka orang yang taat memandang bahawa ketaatan mereka itu datang daripada Allah. Ini adalah orang yang sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahli maksiat yang memandang Allah Ta'ala yang takdirkan maksiat dia sangat tidak beradab. Jadi ahli maksiat
dia memandang maksiat dia adalah takdir daripada Allah, orang ni sangat tak beradab. 2 kali maksiat dia lakukan. Dia berdosa, dia pandang Tuhan yang mentakdirkan dia maksiat 2 kali dosa. Begitu juga orang yang memandang taat dia itu milik dia sahaja. Jadi orang yang taat, yang rajin solat, yang rajin puasa, yang rajin baca Quran, dia hanya memandang dia sahaja yang memilih jadi taat itu, maka dia pun salah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, engkau itu perasan, engkau tu ahli ibadat, engkau perasan, engkau tu ahli Quran, engkau perasan, engkau tu ada ilmu, engkau perasan, kata dia. Aku yang bagi, kau perasan, kata Allah SWT. Begitulah bila orang bermaksiat, dia nisbahkan, kita kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kita ini. Allah Ta'ala ajar dalam Quran cara beradab. Berceramah pun saya sebut, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang lemah datang daripada saya sendiri. Itu nama dia adab. Adab kita kepada Allah bagaimana? Adab kita kepada Allah yang baik datang daripada Allah. Bila kita berlaku yang buruk-buruk, itu kita sendiri yang jahat. Itu adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab hikam disebut, bila kita beradab begitu, Allah Ta'ala juga beradab dengan kita. Masya-Allah. Mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita beradab kepada Allah, Allah Ta'ala juga beradab dengan kita. Maka kata ulama, apabila kita melakukan kebaikan, apabila kita solat, apabila kita berzikir, apabila kita baca Quran, maka kita kata, ya Allah, mulianya Engkau ya Allah, baiknya Engkau ya Allah, kerana memberi kami hidayat. Baiknya Engkau ya Allah, kerana beri aku hidayat, maka aku baca Quran. Baiknya Engkau ya Allah, Engkau beri aku hidayat, maka aku solat. Baiknya Engkau ya Allah, Engkau beri aku hidayat, maka aku bersedekah. Betapa baiknya Engkau ya Allah, kerana berikan kebaikan kepada aku. Itu bermaksud kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata ulama, Allah Ta'ala juga beradab dengan kita. Maka Tuhan jawab, engkau tu memang baik, kata Allah Ta'ala. Kau tu memang orang baik. Jadi bila kita kata, ya Allah, engkau baik ya Allah, Tuhan pun pulangkan balik, dia kata, engkau tu memang baik orang. Tuhan pulang kepada kita. Itu Allah Ta'ala balas adab dengan adab. Ahli maksiat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanakah beradab? Dah maksiat ada beradab pula. Ahli maksiat beradab, dia tahmah diri dia. Kepada Allah dia tahmah dia. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, jahatnya lidah aku ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, jahatnya mata aku ya Allah, jahatnya perbuatan aku ya Allah. Maka dia nisbahkan kejahatan pada diri dia. Ya Allah, jahatnya aku ya Allah, hinanya aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Itu beradab ahli maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita beradab, Tuhan juga beradab. Apa jawaban Tuhan? Aku yang takdirkan engkau, aku yang takdirkan engkau, aku yang takdir. Pada Allah Ta'ala kembali kepada dia. Kita menyalahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala kata, aku yang takdirkan, aku yang takdir, aku ampunkan, kata Allah SWT. Begitulah balasan daripada Allah. Adab kita dibalas dengan adab. Jadi ahli sunnah wal jamaah, ia memandang dua-dua manusia itu ada usaha, tapi hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi ini. Maka katanya, walhasil sekalian makhluk sengaja berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Ya. Tergagah pada batin, tak nafikan. Tergagah pada batin. Pada zahir, ya. Cuma tergagah pada batin, tak ada siapa yang boleh rasa. Tak boleh berasa, tak boleh rasa. Dan tak boleh orang tu mengada-ngada. Dia pergi mencuri, macam kena tarik je lah. Itu mengada nama. Jadi zaman Sayyidina Umar, ada orang minum arak. Maka Sayyidina Umar tangkap. Jadi minum arak,
Hukum dia 40 kali sebatan. Maka ditangkap oleh Sayyidina Umar. Orang tadi berhujah, wahai Umar, jangan engkau hadkan kepada aku, jangan engkau sebat. Sebab apa? Aku ditakdirkan oleh Allah minum arak. Sedangkan dia yang boleh, dia yang minum. Wahai Umar, aku ditakdirkan oleh Allah minum arak. Memang hakikat Tuhan takdir minum arak, tapi dia yang mencipta minum arak. Pada batin memang, tapi tak ada seorang pun boleh bercakap tentang perkara yang batin. Maka orang tadi cuba bercakap kepada Sayyidina Umar tentang hakikat. Wahai Umar, aku minum arak ini takdir daripada Allah. Tuhan dah takdirkan aku suka arak. Tuhan dah takdir aku ketagih arak. Sayyidina Umar tak cakap, Sayyidina ambil rotan tu, sobat. Kenapa kau sabat? Tuhan takdirkan aku sabat, dia kata. Tuhan dah takdirkan tangan aku sabat engkau. Sayyidina Umar pilih, ya, di atas takdir Tuhan juga. Langsung senyap deh. Dia berhujah bahawa dia minum arak takdir Allah. Sayyidina Umar berkata, aku sabat kau pun dia takdir Allah Ta'ala juga. Tetapi Sayyidina Umar nak sabat dia. Dia pada hakikat Tuhan yang. Jadi tak boleh kita berhujah tentang hakikat. Dan hakikat itu Allah Ta'ala sebut dah, tidak seorang pun boleh pertikaikan hakikat. Tak ada seorang boleh pertikaikan hakikat. Jadi tak ada seorang boleh pertikaikan, ya Allah, kenapa engkau takdirkan orang ini tak solat? Tak ada seorang pun yang boleh pertikai. Dan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Tak ada seorang pun boleh bertanya apa yang Tuhan buat pada hakikat. Wa hum yus'alun. Mereka manusia akan ditanya apa yang mereka buat. Kenapa tak solat? Kenapa maksiat? Kenapa mencuri? Daripada batin dia, tak ada siapa yang boleh menyalahkan. Sebab kita dihukum pada syariat. Mencuri dengan pilihan. Kita memilih dan sebagainya. Tapi pada batin dia, tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Jadi makhluk ini berikhtiar, berniat menghajar kepada zahir, tapi tergagah pada batin. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif kita kata. Ke atasnya dengan suruh dan tegah itulah sebab bagi pahala dan saksa. Itu maksud manusia itu pada zahir dia, pada batin dia tak boleh kita nak pertikaikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kita ni ada usaha, ada pilihan. Kita memilih untuk taat, kita memilih untuk beramal. Maksiat pun manusia itu yang memilih untuk maksiat dan sebagainya. Tapi pada hakikat dia, sebab itu ada hadis yang menceritakan hakikat, iaitu ketika mana Allah Ta'ala dijadikan manusia, Tuhan dah bagi hadza lil jannah fala ubali, kata Allah Ta'ala. Sebahagian manusia akan ke syurga, sebahagian akan ke neraka, sebahagian akan ke syurga. Bukankah ada hadis Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sesuatu? Ada kisah Nabi SAW diberikan senarai nama umat dia yang masuk syurga, senarai umat dia masuk neraka. Jadi Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama umat dia yang akan syurga, nama-nama ke neraka. Jadi apabila Allah Ta'ala jadikan hakikat itu, maka bersesuaian dengan amal manusia yang manusia lakukan itu. Jadi semua usaha manusia itu dipertanggungjawabkan ke atas manusia itu. Dia buat dengan pilihan, dengan kehendak dan usaha dia, pada zahir dia. Maka nyatalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah itu i'tikad pertengahan, kepercayaan yang sederhana, kerana i'tikad jabariyah melampau, qadariyah melampau, semuanya melebih-lebih sangat pada menghukumkan pada yang dihukumkan. I'tikad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benarnya, dengan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Seterusnya berkata ahli sunnah, wallahu ta'ala alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fahimna, Allahumma zidna ilman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.